Pengasingan kuasa antara pejabat pendakwa raya dan pejabat peguam negara perlu dilakukan segera bagi mengembalikan semula keyakinan rakyat terhadap institusi tersebut. Itu penegasan yang disuarakan Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih. Menurut Bersih, berdasarkan kedudukan semasa, peguam negara ialah seorang lantikan politik yang menasihati kerajaan yang memainkan kedua-dua peranan pendakwa raya yang memegang kuasa untuk memulakan atau menggugurkan tuduhan jenayah. Situasi ini, kata Bersih, boleh membawa kepada salah guna kuasa. Dan di talian ketika ini untuk membincangkan lanjut mengenai dengan perkara ini ialah pengerusi Bersih 2.0 Thomas Fan. Baik Thomas, terima kasih kerana sudi bersama dengan Buletin Awani pada jam ini. Terima kasih. Baik Thomas, saya nak terus saja kepada perbincangan kita. Yang pertama sekali, apa sebenarnya kepentingan untuk pengasingan kuasa antara pendakwa raya dan juga peguam negara? Apa mungkin perkara yang bakal kita saksikan selepas ini daripada sudut pengasingan ini? Apakah kepentingannya sebenarnya? Ya, amat penting kerana kalau kita memang hormati kedaulatan undang-undang, kita tidak harus beri peluang kepada ahli-ahli politik atau kerajaan semasa untuk campur tangan dalam sebarang undang-undang yang dilaksana di mahkamah. Tapi sekarang apa yang kita tahu ialah kuasa untuk melantik seorang peguam negara ialah dalam tangan Perdana Menteri, ya, Perdana Menteri. Dan so dia seorang pelantikan politik. Tapi peguam negara juga ada satu lagi peranan yang penting, iaitu pendakwa raya. Iaitu dia yang tentukan siapa yang harus didakwa atau tidak, dan dia juga ada kuasa untuk gugurkan satu kes yang dalam mahkamah juga. So ini ialah satu kuasa yang besar dalam peguam negara, dan dia ialah seorang yang dilantik oleh seorang ahli politik iaitu Perdana Menteri. So dengan itu kita sudah tengok dalam sejarah kita satu peristiwa di mana sesiapa yang dapat kuasa dia dapat gugurkan sebarang kes-kes orang-orang dalam parti politiknya atau orang yang lompat kepada bersama dengan partinya. So apa yang kita saksi beberapa tahun yang lalu seperti langkah Sherakan atau dari PRU 14 bermula, lompatan parti yang orang yang ada kes-kes lompat bersama kerajaan, kesnya digugurkan, atau orang yang tidak bersama dengan kerajaan dia disiasat dan didakwa. So ini ialah satu yang tidak sihat kalau kita memang nak satu negara yang di mana kedaulatan undang-undang dihormati yang dipentingkan. Okey, baik. Selain pada kita melihat kepada untuk ingin mengelakkan berlakunya konflik of interest, dan sebelum ini juga kalau kita melihat daripada segi bicara soal pengasingan kuasa ini, ada pihak yang mengatakan ia memerlukan persetujuan 2/3 ahli Dewan Rakyat dan sebagainya, dan ada juga yang mengatakan perlunya ada penambahan kos ataupun perbelanjaan tambahan daripada kerajaan. Thomas, saya nak ingin menyentuh daripada segi tempoh masa untuk melaksanakan pengasingan kuasa ini. Bagaimana mungkin proses ini dilakukan? Adakah cepat ataupun mungkin mengambil masa? Secepat mungkin. Kerana nombor satu, kerajaan perpaduan sudah ada 2/3 sekarang, dan kalau dia tidak, saya percaya kalau dia perlu sokongan dari pihak pembangkang, mereka akan berunding dan beri sokongan untuk perubahan yang penting ini. Kerana tidak seorang ahli parlimen, ahli politik pun nak tengok kuasa ini, kuasa peguam negara disenjatakan, di-weaponize
terhadap mereka. So saya percaya mereka boleh dapat sokongan 2/3 dan lebih. So ini bukan satu alasan. So kalau kita nak pisahkan dari segi kos, apa yang lebih penting? Keadilan, kedaulatan undang-undang atau kos? Apakah kosnya rasuah? Kalau kita tidak handle ini, tangani isu ini, rasuah akan lebih merosot dan kepercayaan orang ramai terhadap kerajaan, tidak kira siapa jadi kerajaan, akan merosot. So ini ialah satu perkara yang urgent dan penting, dan saya percaya kalau ada political will, dia boleh dilaksanakan secepat mungkin, dan saya harap dalam tahun ini kita akan nampak satu pindaan kepada undang-undang lembaga persekutuan untuk memisahkan peranan ini dari peguam negara. Okey, baik Thomas. Seterusnya, bagaimana pula sekiranya perkara ini berlaku, dan kalau kita melihat kes-kes di mahkamah buat masa ini juga melibatkan tokoh-tokoh politik, nama-nama besar yang berlaku terlibat dalam kes-kes mahkamah berprofil tinggi dan sebagainya. Dengan adanya pengasingan kuasa, bagaimana Thomas melihat perkara ini secara tidak langsung dapat memupuk semula kepercayaan rakyat daripada segi transparansi, dan bagaimana perubahan secara drastik ini dapat kita lihat hasil daripada berlakunya pengasingan kuasa ini, Thomas? Ya, sebelum itu saya percaya peguam negara ada tanggungjawab untuk beri satu penjelasan kepada orang ramai rakyat mengapa kes ini dibebaskan walaupun tanpa pelepasan DNAA. Kita tahu tidak banyak DNAA yang tarik balik kepada mahkamah. So peguam negara, pejabat peguam negara mesti beri satu penjelasan yang detail supaya kita faham mengapa mereka sampai this decision. That's number one. So kalau kita ada pemisahan kuasa, apa yang penting ialah pendakwa raya ialah seorang yang dilantik oleh satu jawatan kuasa khas di parlimen, di mana parlimen ada peranan yang penting untuk tentukan orang ini pendakwa raya ia seorang yang bebas, independen, seorang yang qualified, ada kelayakan untuk jadi menjalankan peranan ini, dan dia tidak dipengaruhi oleh eksekutif, iaitu Perdana Menteri dan menteri-menteri. Itu amat penting. So dengan itu kita juga nak tengok bukan hanya pendakwa raya yang bebas, tapi juga SPRM, MACC yang bebas juga. Kerana itu ialah permulaan sesuatu siasatan. MACC, SPRM yang siasat. Tapi sekarang juga SPRM di dalam tangan Perdana Menteri. Dia boleh, persepsinya ialah dia jadi satu senjata politik untuk hukum pihak yang tidak bersama dengan kerajaan. So ini ialah satu reformasi yang go hand in hand dengan reformasi peguam negara dan pemisahan kuasa pendakwa raya. So ini akan memulangkan keyakinan orang dalam sistem undang-undang kita, dan negara kita memang ada kedaulatan undang-undang. Baik, itu dia seperti tadi kupasan mengenai dengan kepentingan untuk kita melakukan reformasi terhadap sistem perundangan negara yang pastinya untuk kita mengelakkan daripada berlakunya sebarang konflik of interest ataupun apa-apa
perkara yang kita perlu elakkan dan harusnya menjadi entiti yang bebas daripada sebarang unsur-unsur ataupun khususnya berkenaan dengan isu-isu rasuah. Dan terima kasih kita ucapkan kepada pengerusi bersih atas kupasan itu tadi, Thomas Fan.